nota bab 7 ni print dah semua. Saya buat color-color sikit lah. Korang print lah color kan kalau nak menarik sikit benda tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua, sihat? Krik. Korang ni. Okey, so saya sambung. Okey, untuk topik 7.3 berkenaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey. Ni. Tapi sebelum saya nak ajar lah, nak tanya korang lah, macam mana exam, okey tak? Agak boleh jawab tak? Saya tengok soalan macam senang je kalau study lah. Kan soalan dia mudah faham, kita faham. Baca tak pening kepala. Saya tengok soalan peperiksaan tu, saya faham lah, mudah lah. Kalau kita baca, kita boleh jawab. Tapi masalahnya, korang sentuh tak topik yang keluar peperiksaan tu? Kalau korang sempat baca, memang mudah lah nak menjawab kan. Okay, dan saya pun dah tengok juga beberapa markah kertas satu korang, kelas-kelas korang kan. So yang dalam grup kita ni yang paling tinggi Maisara dengan Iman tahniah lah yang saya nampak lah. Lepas tu ada siapa lagi itulah yang atas 30 lah saya jumpa. Trisha 27 kan ya. Kelas-kelas lain masih lagi tahap biasa-biasa saya tengok Atika Alia pun jatuh sikit apa dia? Saya. Awak tak tahu, awak offline kan? Saya tak tahu. Aduh. Offline belum lagi. Okay, so yang markah online ni saya dah nampak saya dah dapat daripada Cikgu Hidayah. Cikgu Hidayah dia edar semua markah-markah murid kertas satu. Saya tengok lah kan per 40 berapa kan. Kalau UM saya belum sempat tengok UM. Saya tidak tengok Okay, so at least kalau setengah tahun ni korang cuba usaha target atas 20. Sepatutnya korang dah boleh menguasai lebih separuh dah. Jangan bawah 20 lah. Bawah 20 bagi saya kategori lemah lagi kalau yang atas 30 ni dia biasanya murid-murid insya-Allah boleh A. Murid-murid yang boleh A. Kalau yang dah selalu 30 lebih ni okay, tak apalah, kita usahalah awak usahakan buat soalan objektif selalu sebab awak pun dah ada buku latihan objektif tu, setiap bab tu 100 soalan, ada 60 soalan, 100 soalan, so banyak sebenarnya soalan dalam tu. Okay, so awak kena training. Okay, dan saya sambung. Okay, so untuk 7.3 berkenaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okay, so fakta dia, selepas kemerdekaan negara, kerajaan berusaha, negara kita lah sentiasa berusaha nak memartabatkan bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan ataupun kita sebut nama lain bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu. Okay, so ingat bahasa Melayu ni negara kita, lepas negara kita merdeka, negara kita, kerajaan kita sentiasa berusaha untuk membawa bahasa Melayu ini diangkat menjadi bahasa kebangsaan, of course bahasa kebangsaan lah, national. Okay, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu. Tujuannya kenapa? Apa tujuannya nak diangkat-angkat bahasa Melayu ini? Okay, nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Kenapa tak boleh saya punya ni? Sekejap. Okay, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Okay, iaitu alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Okay, boleh faham tak yang setakat ni, yang baris pertama ni? Apakah usaha kerajaan sebenarnya? Kenapa bahasa Melayu nak diangkat-angkat? Tujuannya untuk dijadikan apa? Nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran.
tak kisahlah dalam urusan kerajaan, mana-mana kerajaan kat peringkat kementerian maupun peringkat jabatan. Okey. Macam awak lah pergi mana-mana kan, mak ayah awak kan, contoh kan pergi pejabat tanah kan, majlis perbandaran ke apa ke, urusan-urusan kerajaan lah, pergi PPD ke, JPN ke kan, balai polis ke. Okey, kita gunakan bahasa apa sebenarnya? Kita gunakan bahasa Melayu. Okey, dalam urusan-urusan pun semua dalam bahasa Melayu. Fail-fail kerajaan semua bahasa Melayu, dia tak ada bahasa Inggeris. Okey, kan awak pergi hospital, pergi klinik kan, nak buat appointment, nanti dia tanya berapa, ingat tak last awak datang. Biasa kan nurse selalu tanya macam tu kan. Ingat tak bila last datang hari ni, pernah datang sini tak? Lepas tu dia cari rekod, file rekod dia kan. File rekod dia tu semua bahasa Melayu kan, tak ada bahasa Inggeris. Sekolah, kita tunjuk sekolah je lah kan, file-file rasmi sekolah, tak ada bahasa Inggeris, semua bahasa Melayu. Itu maksudnya kerajaan usahakan nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran yang digunakan dalam pelbagai urusan di kementerian maupun jabatan kerajaan. Okey, itu jelas tujuannya. Kenapa kerajaan ataupun negara kita usaha nak memartabatkan bahasa Melayu. Yang kedua, kenapa mereka ingin memartabatkan bahasa Melayu, nak jadikan bahasa Melayu ni sebagai apa? Okey, nak menjadikan bahasa Melayu sebagai alat penghubung masyarakat berbilang kaum. Okey, ni itulah peranan kepentingan bahasa Melayu. Walaupun ada setengahnya bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris tu kita sesuai bahasa antarabangsa lah sepatutnya, tapi untuk dalam negara lebih elok, bukan tak boleh awak nak gunakan bahasa Inggeris. Nanti jangan kata saya anti bahasa Inggeris, tak. Penting juga bahasa Inggeris tu, sebab bahasa Inggeris tu membantu awak berkomunikasi dengan bangsa luar. Tetapi kalau awak dalam sesama bangsa Malaysia, kenapa awak nak gunakan bahasa Inggeris kan? Bagi pandangan saya, biarlah guna bahasa Melayu. Tapi kalau ada reason lain juga yang mereka cakap, salah ke kami nak berbahasa Inggeris? Tujuan kami untuk kami biasa boleh berbahasa Inggeris dengan mahir. Okey, kalau itu alasannya, tak apalah, kita boleh terima kan. Sebab saya faham ada juga setengah sesama Melayu pun dia dengan kawan-kawan dia berbahasa Inggeris, dia tak nak cakap bahasa Melayu. So janganlah kita kata mereka ni tak sayang bahasa Melayu. Tak, mungkin diorang ada alasan diorang sendirilah. So alasan diorang mungkin diorang memang nak fasih dalam bahasa Inggeris, jadi bila nak jumpa orang asing waktu bila kan. So itulah peluang diorang nak selalu communicate dalam bahasa Inggeris, sebab tujuannya nak supaya mereka boleh menguasai lah bahasa Inggeris. Itu alasan diorang jadi tapi janganlah kita ketepikan bahasa Melayu. Sebab kalau contohlah semua rakyat kita semua nak cakap bahasa Inggeris, tak nak bahasa Melayu, so apakah istimewanya kita ni berbanding dengan masyarakat luar kan? So contohlah pelancong asing datang, apa spesialnya Malaysia ni? Dia tengok Malaysia ni macam negara Eropah kah? Tak ada identiti sendiri kan? Jadi tak ada keistimewaan di situ. So sepatutnya kita utamakan bahasa Melayu lah apa-apa nombor satu, sebab bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Contoh Singapura macam dah hilang dah bahasa Melayu dia, hanya kat national anthem dia je lah, lagu kebangsaan negara dia je. Okey. So kemudian yang ketiga, kenapa tujuan kerajaan nak memartabatkan bahasa Melayu? Okey, penggunaan bahasa Melayu dapat menyatu padukan masyarakat berbilang kaum. Okey, so tu So kalau biasalah saya pun sendiri, saya ni jenis orang yang suka memerhati tau. Kalau awak kenal saya lah saya pergi mana-mana jalan-jalan ni, saya suka memerhati orang kata orang lain tau. Bukannya memerhati tenung gitu, tak. Saya sebenarnya sedang bukan berfikir macam mana memang observation jenis orang yang macam tu. Saya suka memerhati kan keadaan sekeliling saya, merenung-renung kan. Jadi kadang kita tengok Cina, orang kaum Cina bila berkomunikasi dengan orang kaum India, dia akan gunakan bahasa Melayu. So kat situ kita dah nampak lah peranan bahasa Melayu itu dapat menghubungkan
dalam kalangan mereka itu sendiri. Okey, so kemudian penggunaan bahasa Melayu itu dapat memupuk perasaan kekitaan. Okey, kekitaan tu persaudaraan lah, senang kata memupuk brotherhood lah, macam tu. Boleh faham tak bahasa Inggeris dia? Brotherhood, persaudaraan lah, memupuk perasaan kekitaan bersaudara tu. Okey, itulah fungsi bahasa Melayu itu, dapat memupuk perasaan kekitaan. Okey, kemudian peranan bahasa Melayu itu juga tujuannya ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, sebagai bahasa ilmu. Okey, okey, itu usaha kerajaan sekarang, walaupun ini pandangan peribadi saya lah, pandangan peribadi saja masih belum lah belum dapat nak sebagai bahasa ilmu ni, sebab kita banyak guna bahasa lain, pinjam bahasa lain juga so kita, peranan DBP sekarang sedang berusaha nak menjadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa ilmu dengan mewujudkan kosakata baru kan. Macam contoh dulu ada perkataan viral kan, viral tu bahasa Inggeris kan. Tapi sekarang Dewan Bahasa dan Pustaka dah mewujudkan istilah baru, kosakata baru, perbendaharaan baru untuk perkataan viral itu. Bahasa Melayunya dia menciptakan satu istilah baru iaitu tular. Tapi still juga orang Melayu nak sebut viral kan. Saya sendirilah, saya mengakulah kan, saya pun senang gunakan perkataan viral berbanding tular kan, macam tular, macam ular kan, so, macam lain kan. So tapi tolonglah cubalah kita sedaya upayalah fully Malay lah kan. Tu pun dah bahasa Inggeris kan. Saya pun macam campur juga cakap ni. Okay, fully pula, sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu sebab kita dah memang terbiasa kan dah campur-campur kan. Okay, tapi kalau bila awak masuk dalam pertandingan pidato, debat, awak tak boleh campur bahasa-bahasa awak. Rojak nama dia kan. So awak kena gunakan sepenuhnya bahasa Melayu. Okay, sebab kita ni bekas tanah jajah British kan, jadi tercampur-campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Kalau tengok orang Indonesia, dia tak ada dia cakap, dia kalau cakap Indonesia, Melayu Indonesia, dia cakap Indonesia je, dia tak pernah campur-campur dengan English. Sebab tu dia selalu memperlekehkan orang-orang Malaysia lah. Saya tengok lah kadang-kadang saya tengok netizen orang Indonesia ni kan, dia cakap orang Malaysia ni cakap dia campur-campur lah, dia bukan cakap rojak dia cakap macam mana, saya tak ingat istilah dia. Dia cakap dia memahami kita ni mudah tercampur-campur, bahasa kejap cakap Melayu, kejap cakap Inggeris. Tapi kalau dia tak ada, dia kalau Indonesia je, dia sangat mengangkat bahasa dia. So kita pun kena ada sikap macam tu lah kena kalau nak cakap bahasa Inggeris, cakap semua bahasa Inggeris. Boleh faham tak? Okay. Tapi ada juga orang ada reason jugalah kenapa mereka campurkan rojak-rojak ni, sebab dia orang nak faham beberapa terms English kan. Jadi tak ada masalah Tapi untuk dari segi ilmu dia, sudut ilmunya, kalau boleh jangan campur-campur lah. Dari sudut ilmu saya cakap, dari sudut ilmunya, kalau kita berkomunikasi ni jangan campur-campur bahasa lah. Tapi kalau awak nak cakap, alah cikgu ni kita kawan-kawan je cakap, tak apalah, kita maafkan lah kan. Okay, so seterusnya bahasa Melayu tujuannya kenapa nak diangkat? Kerana ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Okey, bahasa perpaduan. Diharapkan bahasa Melayu inilah dapat memupuk perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Okey. Tapi bukanlah bermakna kita tak boleh belajar bahasa lain. Lebih baik sebenarnya baik sangat kalau awak dapat menguasai lebih daripada satu bahasa, dua bahasa, tiga bahasa. Okey, kalau awak pergi kat negara-negara Eropah lah kan, orang-orang Eropah ni kebanyakan dia akan menguasai lebih daripada satu, dua, tiga bahasa. Dia orang Perancis, contohlah dia orang Perancis, pada masa sama dia menguasai bahasa Inggeris, pada masa sama dia menguasai bahasa Sepanyol, pada masa sama dia menguasai bahasa Itali, pada masa sama dia menguasai bahasa Jerman. Boleh faham tak? Dia akan cuba nak tahu bahasa-bahasa negara jiran dia tu. Macam orang-orang, tapi kalau orang-orang Britain contohlah orang England dia tak boleh nak kuasai bahasa Perancis ke, Jerman ke, dia Poland ke, dia tak boleh. Tapi kalau orang-orang yang
jiran-jiran negara-negara Britain ni macam orang Perancis ke Jerman ke, dia cuba menguasai bahasa Inggeris of course lah, bahasa nombor 2 dia kan. Okay, bahasa Inggeris nombor 2, bahasa pertama dia bahasa Perancis ke Jerman ke, contohlah ada orang Jerman kan, dia pada masa sama dia menguasai bahasa Poland, pada masa sama dia menguasai bahasa Perancis, pada masa sama dia cuba menguasai bahasa Itali, Spain, Portugis, dia macam tu. Orang-orang Eropah dia macam tu. Kalau kita Malaysia ni kebanyakannya okey lah kalau bahasa kaum masing-masing. Contohlah orang Indian, orang India dia tahu bahasa Tamil lah kan, bahasa Tamil, Malay, English, itu 3 lah. Kalau dia sekolah Cina, dia boleh tahu bahasa Mandarin. Itulah. Kita daripada 4 bahasa tu. Kalau orang Melayu, bahasa pertama dia bahasa Melayu lah, bahasa kedua dia bahasa Inggeris, tapi ada juga yang bahasa Arab. Kalau yang sekolah Arab apa semua dia tahu menguasai bahasa Arab, tapi tak ramai lah kan yang sekolah Arab lah, sekolah agama ni, kan, yang anak sekolah Cina, Mandarin lah. Tamil ada juga tapi tak ramai, ada tapi tak ramai, susah nak cari. Okay, so berikut beberapa langkah kerajaan dalam usaha nak memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, yang ini topik penting. Okey, ini kita masuk topik penting. Apakah langkah-langkah kerajaan dalam usaha nak memartabatkan ataupun meningkatkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan? Okey, iaitu dengan cara pertama, menggubal Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, so at least awak ambil yang 5 ini dulu, awak dah dapat 5 markah. Contohlah kalau soalan tu 8 markah kan, huraikan bagaimana kerajaan ingin memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Contoh keluar soalan macam tu 8 markah. Awak sebut 5 ini, seterusnya dah ada 5 markah. Okey, saya selalu ulang-ulang. Okey, nak menguasai sejarah, hafalkan isi utama dulu. Okey, barulah awak kena tahu huraian-huraian dia. Kalau awak jenis susah nak menghafal kan, awak hafalkan poin-poin utama dulu. Okey. So langkah pertama kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah menggubal Akta Bahasa Kebangsaan ataupun kita sebut nama lain Akta 32. Ingat Akta 32, ingatlah Akta Bahasa Kebangsaan. Okey? Dan UKM yang kedua, usaha kerajaan, peranan UKM itu sendiri sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Ini keyword dia UKM. Keyword dia adalah UKM. Yang ini keyword dia Akta Bahasa Kebangsaan lah. Okey, kedua, UKM berperanan sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Tahu tak UKM tu apa? Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Dan yang ketiga, apakah usaha kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu? Iaitu peranan DBP. Peranan DBP, awak boleh je sebut DBP je, ringkas. Ataupun nak nama penuh pun, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, siapalah tak kenal peranan Dewan Bahasa Pustaka kan? Saya rasa semua murid tahulah, pernah dengar kan Dewan Bahasa dan Pustaka ni. Kalau awak tengok buku teks kita pun, awak tengoklah buku teks kita. Tengok page yang pertama sekali, depan sekali kan. Awak tengok kat sini. Nampak tak? Ni buku teks kita kan. So kat sini. DBP. Siapa yang terbitkan buku teks kita adalah DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, diterbitkan di Kuala Lumpur pada tahun 2020. Okey, so itulah peranannya. Okey, dan yang keempat, langkah kerajaan dalam usaha nak memartabatkan bahasa Melayu ialah ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Okey, nak jadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Okey, yang saya dah terangkan awal-awal lah. Okey, itu antara peranan kerajaan.
Tapi memang betul lah. Okey, dalam bahkan dalam mahkamah sekalipun bahasa Melayu digunakan dalam bicara perbicaraan ke apa kan dalam mahkamah kan. Mesti menggunakan bahasa Melayu. Tapi nanti kan ada murid tanya pula, cikgu ada juga kalangan penjenayah ni dia nak jadi saksi ke apa ke dia tak boleh gunakan bahasa Melayu. Ada juga walaupun dia rakyat Malaysia, dia bukan tak boleh, tak fasih. Jadi dia selesa nak gunakan bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, bahasa Inggeris ke. Okey. So dia akan tetap dia kena bicara bahasa yang difasih, tetapi dia ada translator lah. Kan? Ada penterjemah. Okey, maksudnya nak angkat bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi kat dalam negara kita. Tapi kalau swasta, ke swasta kita lain tolak ke tepi. Kalau awak nak kerja syarikat-syarikat swasta, syarikat gergasi ke, awak kena fasih bahasa Inggeris jugalah bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Okey, itu bonus lah untuk awak. Okey, tapi kalau kerja kerajaan ni, bahasa Melayu sudah mencukupi lah. Okey, itu pandangan saya lah, kan? Okey, so dan yang terakhir, langkah kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah memperkayakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Okey, memperkasa bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Yang ni kita pun dah tahu dah kan. Dalam dasar pendidikan kebangsaan semua mengutamakan bahasa Melayu kan. Kita dah belajar kan minggu lepas dasar pendidikan kebangsaan. Bahasa Melayu itu akan dijadikan subjek wajib dalam semua sekolah, mesti mengajarkan bahasa Melayu. Kemudian apa lagi? Sekolah-sekolah swasta pun mesti belajar bahasa Melayu juga. Sekolah swasta kat dalam negara kita mesti diajarkan bahasa Melayu juga. Okey, itulah maksudnya peranan kerajaan memperkasa bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Bahkan di kolej, universiti, bahasa Melayu pun perlu diajar juga, mesti ada penggunaan bahasa Melayu itu. Okey, kemudian apa lagi? Bahasa Melayu dijadikan subjek wajib dalam peperiksaan. Mana ni? Okay. Ini Akta Pendidikan 1996. Bahasa Melayu mata pelajaran wajib di semua sekolah dan institusi pendidikan. Kan? Kemudian yang peperiksaan tadi macam ni. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet, bahasa Melayu, mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. SPM, UPSR, PT3, semua bahasa Melayu, bahasa pengantar dia. Okay. Okay, so kita nak tahu jugalah terperinci huraian dia. Okay, langkah-langkah kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu, iaitu dengan cara memperkenalkan Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, itu dalam menggunakan ayat lengkap. Ayat lengkap esei awak kenalah guna ayat lengkap kan. Langkah-langkah kerajaan memartabatkan bahasa Melayu ialah yang pertama, memperkenalkan Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, so akta ni, bila kata akta ni undang-undang lah Akta ni adalah undang-undang yang telah dibuat. Okey, iaitu kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang, iaitu dinamakan Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, itu kita ulanglah Okey, akta ini dikenali sebagai Akta 32. Okey, boleh ingat tak? Bila ingat Akta 32, awak ingat Akta Bahasa Kebangsaan ataupun Bahasa Melayu 32. Okey. Kemudian akta ini digubal di bawah perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey. Okey. Dalam Perlembagaan Persekutuan ni banyak perkara antaranya perkara 152. Perkara 152 ni memang menyebut bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang tak boleh dipertikaikan pun. Contohlah suatu masa nanti negara kita tiba-tiba lah ada wakil rakyat mana-mana orang sekalipun wakil rakyat ke, tiba-tiba cakap dalam parlimen kita nak
ubah penggunaan bahasa kebangsaan kepada bahasa Inggeris. Contohlah kan, itu boleh sebut macam tu kan. Bahasa Melayu tidak relevan zaman sekarang. Zaman sekarang adalah bahasa yang paling relevan adalah bahasa Inggeris. Contoh kan. So kita kena ubah national language kita adalah kepada bahasa Inggeris. Contoh, benda tu boleh berlaku tak? Boleh tak nak dipinda? Tak boleh susah sangat. Sebab dalam perlembagaan negara kita memang dah sebut perkara 152 dah sebut dalam perlembagaan negara kita bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, dah tak boleh lah boleh nak pindah tapi syarat dia sangat susah. Saya tak nak sebut kat sini lah dalam kelas bersebuka lah kan. Kan saya rasa saya dah beritahu awak dulu dalam kelas kan. Boleh perlembagaan itu dipindah tapi ada beberapa cara lah ketat sangat. Okey, untuk perkara-perkara yang memerlukan sensitivity ni. Okey, contohnya macam bahasa kedudukan raja-raja Melayu, benda tu tak boleh janganlah buat huru-hara kan negara. Okey, kemudian Akta Bahasa Kebangsaan telah diperkenalkan pada tahun 1967 dan mula berkuat kuasa pada 1 Julai 1971. Okey, ni siapa yang berminat hafal sila hafal lah. Kalau ada setengah murid dia tak berapa minat nak hafal yang tari-tari ni kan. Terpulang tapi awak hafal yang penting-penting ni pun dah okey dah kan. 1, 2, 3 dah 3 markah dah kan. Okey. Contohnya dalam Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, dalam Akta Bahasa Kebangsaan ada 2 section. Akta ni undang-undang perlembagaan. Kalau dalam perlembagaan kan, dalam perlembagaan kita sebut perkara kan, ada beberapa perkara. Tapi dalam akta kita ada beberapa section. Okey, so dalam Akta Bahasa Kebangsaan ada section 2 dan section 8 ni disebut apa? Section 2 dikata menetapkan bahawa segala urusan rasmi kerajaan menggunakan bahasa Melayu. Okey, section 2 berkenaan dengan urusan rasmi kerajaan. Section 8 pula sebut apa dalam Akta Bahasa Kebangsaan? Section 8. Okey, section 8 sebut menetapkan bahasa Melayu mesti digunakan dalam mana-mana mahkamah di Malaysia. Saya pun dah sebut tadi kan. Okey, maksudnya peranan bahasa Melayu itu dalam mahkamah, dalam court. Okey. Iaitu telah disebut dalam section 8 dalam Akta Bahasa Kebangsaan. Section 8 mahkamah. Awak ingatlah, section 8 mahkamah, section 2 urusan rasmi kerajaan. Okey, awak gunalah bahasa awak sendiri kan. Tak perlulah guna ayat bahasa teks ni. Okey, contohlah section 2 awak gunalah ayat. Section 2 Akta Bahasa Kebangsaan, bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi kerajaan. Bahasa urusan rasmi kerajaan. Okey, section 8 bahasa Melayu dijadikan bahasa di mahkamah kan. Gunalah bahasa yang mudah-mudah yang awak, yang penting sejarah ni awak kena ingat kata kunci. Okey, ayat sendiri tu masing-masing punya ayat. Okey, kata kunci Okey. Okey, yang kedua. Ini pertama Akta Bahasa Kebangsaan telah diperkenalkan. So bila akta undang-undang tu diperkenalkan, so kita dapat angkat balik martabat bahasa Melayu itu. Okey, iaitu contohnya ni lah section 2, section 8 kan. Okey, UKM. Kerajaan telah mewujudkan UKM pada bila ni UKM? Siapa pernah pergi UKM angkat tangan? Pernah tak korang masuk Universiti Kebangsaan Malaysia kat Bangi Selangor? Bangi. Pernah pergi tak? Siapa pernah pergi? Ada tak kalangan korang sini? Seorang pun tak pernah Tak pernah Korang tak ada abang kakak masuk universiti? Ada tak abang kakak masuk universiti? Ada tak? Angkat tangan. Oh, Norman Syafiqah. Syafiqah, abang ke kakak? Kakak itu. Kat mana? Dekat UTM. UTM. Oh, UTM dekat Skudai Okey. Tak masuk tak UTM? Tak. Oh, tak pernah? Ya Allah. Awak cubalah kalau ada peluang masuk. Awak cari feel tu. Saya first time masuk universiti masa hantar makcik saya panggil Moksu ke UiTM. Bukan UiTM
UiTM ni ada dua kan. Shah Alam dengan mana tu? Saya lupa UiTM mana sorry, UTM. UTM bukan UTM Skudai ni. UTM kat KL. Saya pergi masuk sana, rasalah feeling dia. Macam dia universiti macam lain. Jauh beza dengan sekolah. Jauh beza sangat. So awak rasa macam nak masuk. Awak rasa macam ada motivasi nak belajar pandai-pandai nak masuk universiti. Ada perasaan tu. Lepas tu saya ingat lagi masa saya tingkatan 5 tingkatan 5 ke tingkatan 6 saya pergi lawatan sambil belajar, pergi USM tau, University Sains Malaysia kat Penang, Pulau Pinang lah. Saya tengok, wah macam murid-murid bergerak sana sini, pakaian bebas kan, jadi kita rasa semangat tau, macam nak belajar masuk. Rasa suasana kampus tu, kita nak rasa macam tu kan, bebas lah kan, jadi macam seronok lah benda tu, kita rasa semangat nak belajar, nak masuk universiti. Awak kena ada macam ni benda yang mencetuskan awak ni nak belajar bersungguh-sungguh tau. Contohnya macam pergi universiti, follow hantar abang ke kakak ke kan, graduate ke apa kan, pergilah kalau ada peluang-peluang tu kan, awak cuba pergi, awak tengok suasana dia, awak akan rasa lain. Okey, tu yang saya rasalah dulu. Okey, saya pernah pergi. Norman kat mana abang kakak? Kakak dekat UPSI. UPSI, Tanjung Malay. Wah, sekolah lama saya. Sekolah pula. Ya, U saya lama. Tapi yang U baru ni lain. Di kampus dia dah besar. Saya kampus lama. Kecil je. Tempat saya tu tak besar sangat. Okay, so sambung kisahlah universiti ke college ke poli ke tak kisah UKM. Okey, ni langkah kedua kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah mewujudkan UKM, mendirikan UKM. Awak sebutlah bahasa awak, kerajaan telah mendirikan UKM, sebut je lah UKM, pendek senang. Okey, pada tahun 1970 bertujuan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Itu peranan UKM, sebab mungkin sebelum-sebelum ini kalau lain-lain universiti kurang menekankan bahasa Melayu, lebih kepada bahasa Inggeris. Kita tahu bahasa Inggeris ni memang kat mana-mana bahasa ilmu. Kalau pergi mana-mana perpustakaan sekalipun kat dalam negara kita, saya lah belajar UPSI kan. Saya ambil subjek sejarah kan. Kita nak buat assignment tentang sejarah Eropah, sejarah Islam. Bahkan sejarah Islam sekalipun. Ramai penulis daripada penulis barat yang menulis sejarah Islam. So, terpaksa mengambil sumber rujukan bahasa Inggeris. Boleh faham tak? So, ada juga bahasa Melayu tapi awak kena rebut. Awak nak ambil buku daripada sumber bahasa Melayu ni tak banyak dalam perpustakaan. Kalau siapa cepat dia dapat dipinjam. Saya jenis yang pensyarah bagi tugasan tu, assignment tu, saya biasanya petang tu juga ataupun esoknya baru saya terus pergi perpustakaan. Kenapa saya buat macam tu? Saya takut nanti kawan-kawan saya dah dapat bahan-bahan buku-buku daripada bahasa Melayu punya. Saya nak kena cepat sebab saya mengakulah bahasa Inggeris saya tak berapa bagus kan. Saya dulu lambat nak menguasai bahasa Inggeris ni, kurang lah bahasa Inggeris saya ni sangat kurang. Jadi saya terpaksa bergantung dengan sumber-sumber daripada bahasa Melayu. Jadi kalau lambat memang dah tak ada sumber-sumber bahasa Melayu tu. Okey, terpaksalah kita ambil daripada sumber-sumber bahasa Inggeris dan kita kena buat translation balik. Jadi benda tu, proses tu lambat. Nak siapkan assignment tu lambat bila awak nak translate kan. Kalau awak Google kan, translate ke Google pun, dulu punya Google Translate sangat tak bagus lah bahasa dia terbalik, makin tak faham. Kita translate sendiri je lah kan. Jadi kalau yang sekarang ni Google Translate sekarang agak okey sikit bahasa dia. Yang dululah zaman saya memang tonggang terbalik, saya pun tak suka nak guna kan. So siapa cepat pergi perpustakaan, dia dapatlah sumber-sumber bahasa Melayu. Kalau lambat, memang sumber-sumber bahasa Melayu kita, kawan-kawan kita dah pinjam dah. Saya ingat berapa hari, sebenarnya dah lupa Dalam satu buku tu, dia bagi tempoh 14 hari ke apa, bagi pinjam. Lepas tu kena pulang lah, kalau lewat pulang denda kena denda. Lepas tu tak lebih 7 buku ke bawa. Tak boleh lebih daripada 7 buku, tak silap saya lah. Dulu saya pinjam buku kat perpustakaan dalam UPSI. Saya memang jenis orang yang suka pergi perpustakaan. Buat assignment pun pergi library. Saya tak boleh buat kat college. Sebab kalau buat kat college,
nanti saya tidur. Buat sekejap tidur ataupun main game. Kita tengok movie kan. Nak melepak je kan. Kalau masuk perpustakaan, takkan orang nak main game kan kat library kan. Tak mungkin. Mesti kita buat assignment. Jadi saya nak buat kerja saya mesti pergi library. Baru boleh buat kerja. Kalau pergi saya duduk kat tempat kediaman saya, college kediaman saya, memang confirm lah buat kerja sikit je. Main game lebih. Jumpa kawan, asyik jumpa kawan, lepak-lepak, tak buat assignment kan. So pergi library. Okay, so seterusnya UKM, apa peranan dia? Okay, UKM merupakan pusat pengajian tinggi awam yang pertama memperkenalkan pelbagai jurusan dan kursus dalam bahasa Melayu. Dia memperkenalkan pelbagai jurusan dan kursus dalam bahasa Melayu. Itu peranan UKM. Kita nampak fungsi UKM sebagai pusat ilmu bahasa Melayu. Saya pernah pergi UKM masa tu saya sajalah ada orang kata sumber bahan sejarah banyak kat sana kan. Saya nak buat assignment, nak cari bahan sejarah yang bagus-bagus lah. Kalau kat UPSI tu bahan sejarah dia tak banyak. Sumber buku bahan sejarah tak banyak. Dia orang kata kena pergi perpustakaan kat UKM dengan UM. Zaman-zaman itulah senior saya cakap. Kat UKM dengan UM banyak bahan-bahan sejarah. Jadi nak cari bahan kajian saya tu kena pergi sana. Saya pergilah. Saya pergi naik bas apa semua, naik LRT monorail tu biasalah kan. Kadang-kadang pergi sendiri je. Saya jalan seorang je. Okay, sebab dah tahu kan. Dan jalan seorang pergi UKM, pergi UM. Okay, naik bas. UKM dia apa universiti yang lama kan dengan UM. Jadi dia sumber bahan buku dia tu banyak bahan bacaan dia banyak. Okey. Kemudian seterusnya UKM menubuhkan IBKKM. Okey, itu Institusi Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Okey, itulah peranan UKM. Dalam UKM tu sebuah universiti. Merupakan sebuah universiti. Dalam universiti itu dia menubuhkan IBKKM. Okey, nak menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Okey, itulah peranan UKM. Dalam UKM menubuhkan IBKKM dan peranannya juga ingin menjadi pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Okey, kat universiti lain mungkin tak ada. Universiti lain tak ada. Jadi yang banyak mengangkat bahasa Melayu ni adalah UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, kemudian IBKKM ini telah bertukar nama sekarang bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu, ATMA. Sebut je lah ATMA Okey, IBKKM sekarang dah bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu, ATMA. ATMA telah menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan dari dalam dan luar negara, tak kira apa saja kaum. Okey? Kalau tengoklah kat website ke internet ke YouTube lah contoh YouTube ada juga orang-orang daripada luar negara bukan pelajar tau. Tenaga pengajar, pensyarah-pensyarah daripada luar negara. Daripada Rusia, daripada Jepun, okey? Mereka dah memperkenalkan bahasa Melayu kat negara diorang tau. Kat Rusia ada universiti mana saya tak ingat kat China, Rusia dengan Jepun. Kat universiti diorang ada subjek bahasa Melayu yang diajarkan oleh pensyarah daripada kaum diorang sendiri. Bukannya orang Melayu dia hantar ke sana ajar subjek kita bahasa Melayu, tetapi orang Jepun, pensyarah Jepun ajar bahasa Melayu di sana, di universiti sana. Macam kat China pun ada, kat Rusia pun ada. Jadi, hebat bahasa Melayu boleh sampai kat luar negara. Okey. Itu peranannya tumpuan. Okey. Kemudian antara tokoh-tokoh UKM yang pernah diiktiraf sebagai sastrawan negara ialah Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainon Ismail. Muka dia saya tak sempat ke mana sini.
Ni belajar. Tak ada. Peranan Dewan Besar. Oh, bukan. Bukan kat sini lah. Kat mana saya tu? Bukan Saya ingat ada gambar dia. Muhammad Haji Saleh ni. Tak ada boleh cek sendiri kat Google lah muka dia. Tapi kat buku teks saya ingat ada, tak ada. Okey. Okey, tokoh ini membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Okey, so dua dah ada dua lah isi yang kita bincangkan. Usaha kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, memperkenalkan Akta Bahasa Kebangsaan. Kedua, peranan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Ini keyword dia UKM lah. Okay, so yang ketiga, siapakah yang berperanan nak mengangkat bahasa Melayu ini, nak memartabatkan bahasa Melayu, iaitu DBP, Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, so sebelum kita nak tahu peranan dia, kita kena tahu sejarah dia lah. Sejarah DBP ni bila sebenarnya? Pada tahun 22 Jun 1956 lagi sebelum merdeka dah wujud dah DBP dah lama sangat DBP. Okey, iaitu di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor. Kat tempat kita bukan kat KL, kat kita. Okey, hasil daripada resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Okey, dulu nama lain bagi DBP adalah Balai Pustaka. Nama lain bagi DBP, nama lain adalah Balai Pustaka lah. Okey, dan pengarah pertama, ketua pengarah dia adalah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Okey, ini pengarah dia, ketua pengarah yang pertama. Kemudian pejabat dan cawangan DBP ada di Johor, Pulau Pinang, Kelantan, Sarawak dan Sabah. Okey, banyak cawangan dia. Okey, bertujuan untuk kembangkan aktiviti bahasa dan sastra sebagai alat nak memupuk perpaduan. Okey, ini sejarah penubuhan. Okay, so yang penting yang inilah kita nak tahu apakah peranan DBP ni nak mengangkat bahasa Melayu. Okay, so tujuannya sebelum tu kena tahu tujuan ingin memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Okay, ni kalau contohlah kalau soalan tanya apakah tujuan DBP diperkenalkan? Tujuan DBP diperkenalkan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Okey, sebagaimana saya dah bagi tahu awak sebelum-sebelum ini, okey, yang memperkenalkan kosakata perkataan-perkataan baru bahasa Melayu itu adalah DBP kan, bukan cikgu bahasa Melayu. Cikgu bahasa Melayu itu ajar awak, tapi mereka pun tahu daripada DBP. Cikgu tu menyampaikan ilmu. Okey. Yang memperkenalkan itu adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, perkataan-perkataan baru kosakata tu Kemudian peranan DBP adalah ingin mengembangkan bahasa dan sastra Melayu. Okey. Itu peranan DBP. Korang tahu tak Kamus Dewan? Tahu tak Kamus Dewan? Pernah jumpa tak Kamus Dewan yang tebal tu, warna merah tu, warna hijau tu? Pernah. Awak ada rumah awak? Ada. So apa-apa perkataan bahasa Melayu yang awak tak faham, awak boleh terus cari kat Kamus Dewan. Okay. Siapa yang terbitkan Kamus Dewan? Siapakah yang terbitkan Kamus Dewan? Persoalannya, DBP, Kamus Dewan tu siapa yang terbitkan? Dewan Bahasa dan Pustaka. Awak tahu tak betapa besarnya jasa DBP nak meningkatkan martabat bahasa Melayu. Kalau awak contohlah habis SPM, contohlah ada yang berminat nak masuk tingkatan 6 kan. Awak ambil bahasa Melayu tingkatan 6. Tingkatan 6 bahasa Melayu susah Jauh lebih susah berbanding SPM Saya cakap terus terang ni.
Bahasa Melayu tingkatan 6 jauh lebih sukar berbanding tingkatan 5. Level dia sangat jauh. Saya ambil tingkatan 6, ya ampun. Bahasa Melayu dia terlalu detail sangat. Lepas tu cikgu saya tu wajibkan beli 2 buku ni. Iaitu Kamus Dewan, edisi terkini. Kamus Dewan yang tebal tu dengan Kamus Tata Bahasa. Kamus Tata Bahasa. Kamus Dewan Tata Bahasa. Apa? Macam tu lah, Kamus Tata Bahasa tu lah. So 2 buku ni memang kena ada lah setiap pelajar. Ada perkataan-perkataan yang kita tak faham, terus cari dalam Kamus Dewan. Kita pun belajar juga kesalahan tata bahasa kan. So rujuk kepada Kamus Tata Bahasa. So 2 buku penting itu diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP. Itulah peranan DBP mengangkat martabat bahasa Melayu. Okay. Tapi saya tak pernah beli. Saya cakap awak macam ni, cikgu saya suruh beli tapi saya tak beli sebab saya tak mampu, tak ada duit. Saya tak nak ceritakan background saya, memang tak mampu. Buku tu pun mahal lah. Saya pun beli pun buku-buku latihan je lah, buku yang murah-murah lah kan. Sebab saya takut beli tu saya tak dapat nak manfaatkan sepenuhnya, sebab tu saya tak beli. Saya akan beli buku yang saya dapat manfaatkan sepenuhnya. Saya akan terhadkan duit saya tu untuk yang benda yang saya boleh buat. Saya pastikan yang buku latihan yang saya beli tu saya akan boleh buat semua. Macam contohnya cikgu saya ada suruh beli buku teks Sulalatus Salatin. Awak mungkin tak tahu kan, teks sejarah Melayu. Saya tak beli yang tu, saya beli buku rujukan dia, sinopsis dia. Sebab saya yakin kalau saya baca teks asal dia, saya takkan baca. Teks asal dia, bahasa-bahasa dia, bahasa tradisional, bahasa-bahasa Melayu tradisional, bahasa klasik, awak susah nak faham. Sebab tu saya jenis fikir macam tu kan. Kalau aku beli ni duit aku bazir dan aku pun takkan baca. Saya dulu fikir macam tu lah. Tapi cikgu saya suruh belilah kan, sebab kita ada lah edisi asal dia tu. Tapi saya tak, saya beli buku rujukan dia, saya just baca sinopsis je. Saya nak fahamkan sinopsis setiap cerita-cerita tu. Jadi daripada situ saya dah boleh menguasai exam. Jadi cara saya belajar macam tu kan. Kawan saya dia kata dia beli buku tu, sejarah Melayu. Ada pun hikayat Sangpa Sapurba, bahasa-bahasa lama kan, mana kita faham. Nak level saya masa umur 18 tahun macam tu, level minda saya masih kecil lagi kan. Tak boleh nak faham bahasa hikayat ni, susah. Jadi saya baca sinopsis tu dah boleh menguasai lah kan, dia gunakan bahasa moden. Okay. So tu cerita pengalaman saya lah zaman sekolah. Okay, kemudian peranan DBP yang ketiga ialah ni DBP menerbitkan buku, majalah dan risalah. Penerbitan lah keyword dia. Dia menerbitkan buku, majalah dan risalah. Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka, apa dia? Bukan majalah Dewan Bahasa, majalah apa dulu saya dulu beli. Sebenarnya dah lupa lah zaman saya belajar dulu. Dewan Masyarakat ke apa? Majalah Dewan Masyarakat. Banyaklah dulu DBP banyak keluarkan majalah tau. Lepas tu majalah tu akan dihantar setiap sekolah kat perpustakaan ada. Okey, tapi malangnya kebanyakan saya tengok murid tak berminat baca Lepas tu kadang-kadang saya ingatlah guru cikgu saya lah, dia ambil order lah, siapa nak murid nak beli buku ni ambil tempahan kan. Buku majalah lah majalah terbitan DBP, tapi tak ada seorang pun murid yang berminat nak beli kan. Tapi kalau ada jualan buku nak datang, tempat-tempat booking buku kena ambil order dulu, diorang berminat pula beli buku. Novel lah, apalah, komik lah berminat, tapi buku-buku ilmiah ni memang tak minat, tak ada yang beli. Terpaksalah sekolah orang kata tak ada pilihan, nak pastikan murid membaca tu, pergilah library, kena baca tu pun kalau nak baca lah budak-budak ni kan. Saya pun faham, saya pernah jadi murid. Bukan korang je. Okay, tapi saya baca saya baca majalah-majalah yang Dewan Masyarakat tak selesai, saya baca. Tujuannya saya nak tahu pengetahuan am. Saya nak diri saya ni menguasai pengetahuan-pengetahuan am. Jadi saya terpaksa membaca majalah macam tu. Walaupun tak berapa minat kan, sebab saya minat lagi benda-benda lain kan. Tapi kita cuba kita nak ilmu kan, kita terpaksalah menghadap benda tu.
Tapi yang ekonomi memang saya paling tak minat. Ada juga majalah yang ekonomi punya, DBP terbitkan ekonomi. Saya memang berkenaan dengan ekonomi ni, saya tak minat. Sebab bila ekonomi ni, dia akan kaitkan dengan nombor-nombor, dengan angka-angka. Saya memang pantang larang hidup saya, angka dengan nombor statistik ni saya lemah. Itu kelemahan saya. Saya jujur dengan awak. Saya matematik agak lemah. Sebab saya memang angka-angka statistik ni saya memang tak tahulah kenapa dia sangat menjauhi, sangat allergic saya ni. Jadi apa-apa ekonomi pun belajar subjek perniagaan ke, saya tak minat lah. Subjek ekonomi ke jadi saya tak minat. Sebab dia akan berkenaan dengan angka. Sebab tu awak selalu dengar kan saya ajar kan, dalam sejarah ni ada tarikh-tarikh kan, ada angka-angka dia. Sebab tu saya tak minat. Tapi walaupun awak kena tahu jugalah sejarah ni berkenaan dengan tahun-tahun tahu. Sebab tak tahu kenapa dalam diri saya ni berkenaan dengan angka nombor ni saya tak kurang lah favorite, allergic sikit dengan nombor. Okey, kemudian DBP peranan dia dalam nak mengangkat bahasa Melayu dengan menganjurkan seminar dan bengkel. Seminar bengkel dianjurkan. Macam bedah buku kan, bedah buku ke novel ke, dia menganjurkan seminar dan bengkel lah. Okay, biasanya kat sekolah-sekolah, peringkat universiti adalah untuk guru-guru lah, biasanya untuk guru-guru dan murid lah. Guru-guru pun ada juga seminar bengkel ni. Okay, saya pun pernah tahun pertama, tahun kedua saya jadi cikgu, saya pernah ajar bahasa Melayu tau. Tapi nasib baik sekarang ni saya tak ajar bahasa Melayu lah, saya sepenuhnya ajar sejarah. So sebab saya bukan ambil pendidikan bahasa Melayu, jadi saya ni bukan master bahasa Melayu lah. Macam cikgu Ikhwan tu bahasa Melayu, cikgu Suraya memang cikgu bahasa Melayu kan, dia sebab ambil pendidikan bahasa Melayu. Jadi dia mahir lah bahasa Melayu. Kalau saya ni ajar bahasa Melayu, mungkin saya boleh ajar murid form 1, form 2 je lah. Menengah atas saya tak berani nak ajar sebab bukan kepakaran saya. Okay, jadi masa pengalaman cikgu jadi cikgu bahasa Melayu, jadi cikgu dihantar pergi kursus, pergi ikut seminar, ikut bengkel. Masa tu subjek Komsas, kesusastraan bahasa Melayu. Jadi kita diajarkan macam mana cara nak berseloka, cara nak bergurindam, cara gurindam, seloka, syair. Jadi saya tahu tau masa tu. Jadi bila balik sekolah, saya ajar murid-murid, ini cara seloka dia, lagu seloka macam ni saya ajar. Kan? Jadi ajar gurindam, lagu syair macam ni lagu dia. Tapi sekarang ni saya tak pasti saya ingat lagi ke tak. Saya kena bagi teks. Kalau saya tengok teks tu balik, kalau saya ingat lah nyanyian dia. Tapi dah lama tinggal kan, takut dah lupa lah sekarang ni. Dulu 2 tahun lepas, saya batch 2 tahun lepas, abang kakak awak yang 2 tahun lepas, masih diorang form 1, form 2, saya ajar diorang bahasa Melayu. Tanyalah diorang. Saya pernah ajar diorang tu cara berseloka, syair, gurindam saya ajar. Okay, masih diorang form 1 sesi petang. Saya dulu masuk Bandar Putra, sesi petang. Saya ajar sesi petang. Lepas tu, tak lama lepas tu pergi sesi pagi kena ajar tingkatan 4 dan 5. Masa tu bila dah ajar tingkatan 4, 5, dia tengok saya bidang sejarah. Jadi saya sepenuhnya ajar subjek yang saya okey lah kan, boleh ajar sejarah sebab saya belajar sejarah kat universiti. Okey, kemudian dan menganjurkan aktiviti minggu dan bulan bahasa kebangsaan. Ini peranan DBP, menganjurkan aktiviti minggu dan bulan bahasa kebangsaan. Biasanya akan dilaksanakan di sekolah-sekolah kan, kadang-kadang ada kan sekolah minggu bulan bahasa kebangsaan. So masa itulah sekolah akan buat pertandingan sajak. Siapa nak masuk pertandingan sajak, siapa nak masuk pertandingan pidato, siapa nak masuk pertandingan apa lagi berpantun. So bulan bahasa kebangsaan lah kan masa tu. Okey, nak mengangkat bahasa Melayu itu. Okey, minggu dan bulan Okey, kemudian memupuk perpaduan masyarakat berbilang kaum. Okey, itu peranan DBP. Antaranya kenapa bahasa Melayu nak diangkat, supaya bahasa Melayu dapat memupuk perpaduan masyarakat berbilang kaum dan membentuk masyarakat yang bersatu padu. Okey, peranan DBP. Dan DBP juga melancarkan ataupun memperkenalkan slogan. Memperkenalkan slogan bahasa jiwa bangsa. Saya rasa macam ada lagu kan? Bahasalah menyatukan kita semua. Yelah lagu tu lah kot.
Marilah. Kan? Saya pernah dengar lagu ni. Okay? Ada tak lagu dia? Saya nak try tengok je. Macam mana lagu dia? Lagu Bahasa Jiwa Bangsa. Oh, sekejap Mohon izin lah ni. Sekejap Charger saya pun dah habis. Sekejap. Nampak apa-apa tak kat slide? Tak keluar lagi Nampak Oh, kejap. Okay. Bahasa Jiwa Bangsa So ada lagu sebab saya sejak dulu saya pernah nyanyi lah. Zaman-zaman sekolah tu. Ada ni. Okey. Dengar tak korang? Tersekat-sekat tak dengar sangat lagu tu cikgu. Ya ke? Line korang ke? Dengar tak yang lain? Ke normal je? Tak dengar cikgu? Ya ke? Sekejap. Sekejap Saya kena buka speaker lah. The Bluetooth device is ready to pair. Dulu.
Tak boleh. Charge mini. Oh, belum connect. Tak boleh. Tak boleh pula connect. Saya buka speaker saya boleh tak pula. Tak boleh nak bluetooth pula. Apalah. Tak ada rezeki. Tak apa nanti korang tengok sendiri kat YouTube tu video, lagu tu memang ada. Problem pula. Okay, sambung je lah So, ini juga peranan DBP melancarkan slogan bahasa jiwa bangsa. Okey, pada tahun 1960 dah lama sangat So ada juga lagu dia yang saya dah tunjuk dah tadi tapi korang kata tak berapa nak dengar Jadi tak tahu sebab bila connect Google Meet dia memang mungkin tak berapa clear lah. Korang nak clear betul-betul korang kena direct terus daripada YouTube. Okey, awak type je lah lagu search je lagu bahasa jiwa bangsa. So itulah lagu dia. Saya rasa awak pernah jugalah nyanyi. Biasa kat sekolah-sekolah kita ada sekolah-sekolah akan tunjuk juga lagu ni supaya murid boleh sama-sama nyanyi Guru dengan murid nyanyi sama-sama lah lagu ni. Okey, inilah slogan dia. Okey, dan slogan bahasa jiwa bangsa ini dilancarkan tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. Okay, so kalau kita tak ada bahasa, tanpa bahasa macam mana kita nak berkomunikasi kan? Nak ada interaksi, semua melalui bahasa. Untuk rakyat Malaysia, of course lah bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Okay, kemudian 1, 2, 3 dah. Yang keempat, dalam usaha kerajaan nak memartabatkan bahasa Melayu ialah menjadikan ayat depan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Okey, ini pun korang dah jelas lah sebenarnya tadi dah cerita sikit-sikit lah apa itu bahasa Melayu, bahasa rasmi pentadbiran. Okey, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi pentadbiran kerajaan dan negara. Okey. Bahasa rasmi pentadbiran kerajaan. Bahasa Melayu menjadi alat komunikasi rasmi dalam urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Ini pun korang dah jelaskan. Okey, kemudian bahasa Melayu juga digunakan sepenuhnya di mahkamah, kat mahkamah pada tahun 1990. Okey, tahun 1990 mahkamah menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Alright. So ni contoh sama juga macam tadi dah cerita juga. Okey, dalam Akta Bahasa Kebangsaan section 2 lah kata bahasa Melayu sebagai bahasa urusan rasmi kerajaan. Okey, section 2 section 2 bahasa Melayu sebagai bahasa urusan rasmi kerajaan. Section 8 adalah digunakan di mahkamah di Malaysia. Okey. Okey, kemudian yang terakhir. Terakhir, betul terakhir. Okey, iaitu memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan ni tak kisahlah sekolah, kolej, universiti, okey. Iaitu contoh kat sini dia ada bagi contoh-contoh walaupun memang semua sekolah kebangsaan kita dah gunakan bahasa Melayu lah kan. Okey, tapi yang ini dalam buku teks awak memang ada contoh sekolah dia bagilah. Kita ambil je. Okay, sekolah menengah kebangsaan. Okey, kat sini yang keyword dia. Sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di seluruh negara. Okey, contohnya sekolah kita. Sekolah menengah kebangsaan Bandar Putra.
menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, contoh sekolah yang ada yang kat buku awak lah sebut, Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Putra, Kolej Sultan Abdul Halim. Okey, kemudian penggunaan bahasa Melayu itu kenapa nak diperkasakan di sekolah-sekolah? Okey, kerana dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Okey, itu sebab bahasa Melayu nak diperkasakan dalam sistem pendidikan di negara kita. Okey, kemudian bagaimana cara lagi kerajaan nak memperkasa bahasa Melayu dalam pendidikan? Iaitu dengan menambahkan bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah. Okey, bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan. Okey, so kat sini awak kena pastikan, bukan awak lah, kita kerajaan lah, kerajaan cuba nak memastikan bahawa sesiapa yang mengajar murid-murid subjek bahasa Melayu di sekolah adalah guru-guru yang terlatih bahasa Melayu. Bukannya macam, contohlah dia cikgu matematik, tapi dia kena dipaksa untuk ajar bahasa Melayu di sekolah menengah kebangsaan. Kalau boleh itu kerajaan kita cuba elakkan lah, sebab nanti kan murid tak dapat ilmu yang sebenar-benarnya. Okey, macam saya lah contoh kan, saya tahun pertama mengajar, saya ajar bahasa Melayu, bukan kepakaran saya, jadi saya terpaksa belajar balik. Saya pun banyak jumpa dengan Cikgu Suraya tau masa tu. Kenal kan Cikgu Suraya? Saya banyak rujuk dia, Cikgu Suraya ni macam mana nak ajar subjek topik-topik ni. Saya banyak berlatih dengan dia, banyak berguru dengan dia. Sebab saya nak ajar murid. Jadi saya tak belajar bahasa Melayu, kepakaran saya tak ajar kat universiti. Kan? Jadi saya nak sebelum nak mengajar murid subjek bahasa Melayu yang bukan bidang saya kena berguru dengan cikgu bahasa Melayu. Kan? So saya banyak tanyalah Cikgu Suraya masa tu kan, Cikgu Masidina Rejo. Masa tu Cikgu Ikhwan tak ada lagi lah, Cikgu Ikhwan baru kan. So banyaklah tanya dengan diorang kan. Jadi saya bolehlah mengajar, barulah saya confident nak mengajar murid bahasa Melayu masa tu. Tapi masa tu saya tahun pertama, tahun kedua je saya ajar bahasa Melayu. Tahun ketiga macam okey dah ajar sejarah. Okey. So okey lah. So bila kata subjek bahasa Melayu, biarlah dia ajar oleh cikgu terlatih bahasa Melayu. Subjek sejarah, biarlah cikgu terlatih sejarah. Cikgu pendidikan seni, biarlah cikgu terlatih pendidikan seni yang ajar. Macam tu lah. Okey. Kalau macam tu dapat dicapai dalam sistem pendidikan negara kita, barulah okey kan. Ni bukan kepakaran dia ajar subjek lain. Okey. So seterusnya, guru khas bahasa Melayu ditempatkan di sekolah menengah jenis kebangsaan. Jenis sekolah menengah jenis kebangsaan ini mungkin yang lama lah ni sejarah dulu lah Okey, kalau ada sekolah menengah yang jenis kebangsaan yang bukan jenis Cina punya, so guru khas bahasa Melayu diletakkan di situ. Okey. Kemudian langkah ini semuanya bertujuan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey. So, ada nak tanya apa-apa setakat ini? Cikgu. Cikgu memang tak share screen Tak keluar Kenapa orang tanya? Ya ampun. Penat aku highlight. Nampak tak? Orang senyap je, saya pun tak perasan. Nampak. Nampak Sarah? Nasrin tak ada ya, Nasrin? Tak tahulah cikgu. Siapa? Kawan awak yang seorang tu? Alamak, lupalah. Nuri. Ada? Tak ada juga. Tak ada. Study ke apa? Study subjek. Esok subjek apa? Korang? Exam? Cuti cikgu. Lupa. Ya Allah. Tak ingat pula aku. Sekejap. Okay, so ada lagi berapa minit ni? So, nak tunjuk. Sekejap saya nak cari charger sekejap .
Kertas satu susah sangat ke kertas satu? Saya nak off record jap.